Tapi kalau kita menjalankan hukum Quran yang disebut sebagai kisos, yang hayatun ya ulil albab, yang hidup bagi orang yang berfikir, kalaulah anak kita mati tadi dilanggar mak rempit, kita ada dua option. Option yang pertama, kita boleh bunuh balas balik mak rempit tadi dengan kebenaran hakim lah. Maklumlah, anak kita dah bela lama 17 tahun. Kan, pandai pula tu, handsome pula tu tuan-tuan. Tiba-tiba mak rempit sapu mudah-mudah je mati. Tak boleh jadi ni, kau geram ni. Kita dibenarkan bunuh balas dengan kebenaran hakim. Barulah puas hati. Tak adalah cerita jadi macam berdendam 7 keturunan macam Mahsuri. Ya, okey tuan-tuan. Katalah kita ni berhati malaikat. Alah ustaz, yang dah mati tu matilah. Saya tak nak anak saya mati, ada pula orang lain yang mati. Tak apalah, keluarga kami maafkanlah dia ni. Itu lebih bagus. Itu sebenarnya lebih bagus. Tapi jangan kata penjenayah mak rempit tadi dilepas tangan. Dia terus free, gembira, naik motor lagi kan. Perempit lagi, bebas terus, hilang kes. Tak. Dia dalam kategori hukum kisos ini disebut sebagai al-qatlu syibhu amdin, iaitu bunuh yang menyerupai sengaja. Bunuh memang tak sengaja. Kalau bunuh sengaja ni, membunuh menggunakan alat yang boleh membunuh. Pistol, pisau. Tapi bunuh yang tak sengaja ni adalah bunuh yang menggunakan alat, antaranya alat yang tidak boleh membunuh. Motor bukan alat untuk membunuh. Motor alat untuk membeli kangkung dekat pasar sebagai contoh. Tiba-tiba salah gunakan motor itu untuk membunuh, langgar orang sebab mabuk sebagai contoh kan. Maka ketika itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bunuh tidak sengaja ini walaupun telah dimaafkan oleh keluarga, dia kena bayar diat, pampasan. Nilainya 100 ekor unta ataupun nilainya. Kalau dinar dia, saya lupa dah. Tapi dinar tu agak fix daripada zaman dulu sebab nilai dia ditambat pada nilai emas. Kalau tak silap saya dalam 200 dinar begitulah. Kalau unta dia 100 ekor unta. Kalau seekor unta katalah RM5,000 contoh. Kalau 100 ekor unta, RM500,000. Tu kena denda pampasan sebab membunuh dengan tidak sengaja dalam bracket cuai. Maka ketika itu 500,000 ini, lebih kurang lah ya, kena dibayar oleh keluarga mangsa, dibayar ke keluarga mangsa yang dilanggar oleh mak rempit tadi. Maknanya mak rempit tadi beserta keluarga dia kalau tak mampu kena bayar 500,000 kepada keluarga mangsa yang dilanggar oleh mak rempit tadi sampai mati. Puas hati tak puas hati? 500,000 babe boleh set up bisnes baru. Ya. Kalau tadi hukum konvensional, duit ni bagi kepada apa? Kepada kerajaan, kepada negara. Tetapi kalau kita mengamalkan kisos, hukum Islam yang Quran letakkan, kita kalau dapat maaf pun dapat pampasan 500,000. Betul. 500,000 ni tak ganti dengan anak kita yang mati. Betul, takkan ganti. Tapi at least menghilangkan rasa sengsara, menghilangkan rasa gundah gulana dan ada sedikit pampasan sebagai ganti kepada keluarga mangsa dan menghilangkan ketidakpuashatian yang mungkin boleh berlarutan. Maka tuan-tuan yang rahmati Allah, hukum yang berat ini menjadikan penjenayah lepas ni betul-betul berfikir, mana aku nak cari 500,000 babe. Maka orang tak berani lagi nak buat kecuaian melalui melanggar orang kerana mabuk dengan sengaja dan dilepaskan dengan hukuman yang ringan. Mereka akan berfikir-fikir dan berwaspada betul supaya tak nak lagi langgar orang dan bunuh orang sesuka hati. Maka akhirnya manusia ramai lagi yang selamat nyawa dia. Itu yang disebut hayatun, hidup. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Dan benda ini telah dibuat kajian oleh seorang sarjana dalam tesis dia. Dibuat kepada 70 orang rakyat Malaysia yang secara random Melayu, Cina dengan India tentang hukum. Satu hukum konvensional, satu hukum kisos. Tapi tidak dinamakan peringkat awal, apakah hukum A, apakah hukum B. Tapi dibagi situasi lebih kurang macam apa yang saya terangkan tadi. Satu konvensional, hukuman sebegini rupa. Satu lagi hukum X, dinamakan X.
begini, boleh bunuh balas, boleh bunuh balik dan boleh dapat pampasan setengah juta. Daripada Melayu, Cina dan India yang dibuat kajian itu, soal selidik itu, 69 menyokong hukum X yang mereka tak tahu apakah X tu. Yang kemudiannya diterangkan iaitu itulah dia hukum kisos. Maknanya Melayu, Cina, India kalau faham betul, mereka lah orang yang pertama yang akan sokong. Bahkan kat Malaysia ni kita tak jumpa mak rempit di kalangan Cina dan India. Yang banyak membunuh orang mak rempit ni tuan-tuan, Melayu lah. Saya rasa kalau betul-betul di aplikasi hukum kisos ini, Melayu Cina lah yang paling nak sokong sekali. Bahkan dia boleh dapat duit pampasan setengah juta, boleh set up bisnes baru. Ya. Hanya daripada 70 orang tu seorang je yang menyokong hukum yang dinamakan konvensional. Itu pun bila dikaji balik, bila ditelefon balik, rupanya pakcik tua. Pasal apa? Pakcik tua tu, dia bagi borang konvensional itu, dia semua pangkah satu. Dia malah nak jawab ke mata gabung ke, wallahualam. Bila ditanya balik, pakcik, orang lain semua jawab kebanyakannya hukumnya X ni, yang pilihan nombor 2, B ni. Tapi pakcik seorang ni yang pilih yang hukum A, hukum konvensional. Saya nak tanya, sebelum saya nak tanya ni, saya nak nyatakan yang hukum yang ramai pilih, majoriti 69 tadi, hukumnya kisos. Adik-beradik hukum hudud yang ada kat dalam Quran. Pakcik ni pilih yang konvensional pula. Kenapa pakcik pilih pilihan nombor 1 ni? Pakcik ni punya respon, pakcik ni daripada kecil dulu sentiasa dilatih untuk pilih nombor 1 dan tempat pertama. Jadi pakcik nampak nombor 1, pakcik tanda semua. Rupanya dia gabun. Yang lain sokong yang dinamakan hukum kisos. Ataupun ialah kisos seperti mana yang kita bincangkan tadi. Nampak? Quran membawa kehidupan kepada hukum sosial manusia yang sekarang ini giat dibahaskan tentang pemandu mabuk ini. Ya tuan-tuan, maka daripada sekecil-kecil perkara tujuan hidup, manusia teraba-raba apakah tujuan dan step aku, kerja buat aku kat dunia ni sebelum mati, sehinggalah kepada isu kenegaraan dalam mengatur sistem sosial manusia ini, semuanya diterangkan kat dalam Al-Quran. Jelas, detail dan begitu relevan sehingga akhir kiamat, sehingga akhir hayat kita tuan-tuan. Jadi saya rasa inilah benda yang boleh dibebelkan sikit pada malam ini mengenai kepentingan Al-Quran dalam kehidupan. So bukan kita sekadar fikir sembahyang, puasa, zakat, haji, ritual yang popular bagi umat Islam. Bukan saya kata tinggalkan benda tu pun jalankan juga dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Tetapi bila kita faham the way of life, kehidupan yang balik kepada Quran, kepada Islam, maka kita takkan nampak lagi peri pentingnya Quran ini sebagai panduan kepada kehidupan kita yang sangat diperlukan. Tidak boleh tidak kita nakkan panduan ini. Itu baru sikit saya sebut pada kali ini. Belum lagi cerita macam mana fitnah akhir zaman yang semakin huru-hara sekarang ini, kekeliruan, apa panduan, semuanya sebenarnya ada ke dalam Al-Quran. Ya? Wa fassalnahu tafsila. Kami tafsirkan dan detailkannya semuanya secara detail ke dalam Al-Quran. Ada petunjuknya. Mungkin pada masa yang akan datang, masa yang lain, insya-Allah kita akan ada peluang untuk kita ke udara lagi untuk membincangkan tajuk-tajuk yang seumpama dengannya.